Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim, salam syahadah, salam tauhid, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pecinta para ulama, para muhibbin, para wali Allah, para penempuh jalan kesufian, para muhibbin, para ulama, peziarah spiritual Nusantara dimanapun berada. Salam silaturahim para ikhwan Tariqah Qadir Naqsabandiyah, para ikhwan Al-Hikmah, api jurai kundang kanci di mana kita berada. Salam silaturahim, salam syahadah, la ilaha illallah. Mencoba menapak tilas dan menelusuri sejarah penyebaran Islam di Nusantara dan memperkenalkan salah seorang ulama sufi yang berada di negeri Kelantan, Darul Naim, Malaysia. Beliau dikenali sebagai Tok Selehor. Tok Selehor merupakan seorang ulama yang telah memasyhurkan namanya di sebuah desa jajahan Tumpat kerana ilmu pengetahuan yang disebarkan olehnya kepada para pelajar yang membina pengajian pondok-pondok di kampung Selehor di Tumpat, negeri Kelantan, Darul Naim, Malaysia. Nama penuh Tok Selehor ialah Haji Abdul Rahman bin Haji Usman bin Seni, dilahirkan di kampung Lubuk Jong di pinggir sungai Selehor, negeri Kelantan, Darul Naim, Malaysia, yaitu pada tahun 1871 Miladiah. Pada zaman itu, di Kelantan pengajian Al-Quran memandang suatu perkara yang sangat mustahak. Anak-anak muda yang tidak menghabiskan 30 juz Al-Quran dipandang dengan satu pandangan yang hina dan suka mendapat pasangan. Tok Selehor sangat beruntung kerana bapaknya seorang guru Al-Quran yang menyebabkan beliau dapat menghabiskan pengajian Al-Quran dengan didikan bapaknya sendiri. Haji Usman bercita-cita agar anaknya menjadi seorang ulama kerana pada pandangannya anak yang soleh itu dapat memberikan faedah besar baginya, sama ada ketika hidup dan setelah meninggal dunia. Baik, Tok Selehor, ulama sufi dari negeri Kelantan, Darul Naim, Malaysia. Ini kisah perjalanan kami mendapat tilas dan juga ziarah pada Januari 2023 silam. Terima kasih Ikhwan Ahmad Mahmudah, Bang Jo, Assalamualaikum. Keluarga besar di negeri Kelantan, Assalamualaikum. Lia Tasti, Tanjung Sakti, Pagar Alam. Terima kasih. Apa jurai kundang kanca, petang hari ini kita membagikan satu profil ataupun manakib dari seorang ulama sufi yang sangat tersohor hingga kini di wilayah negeri Kelantan, Darul Naim, Malaysia. Beliau bernama Tok Selehor atau nama penuhnya Haji Abdul Rahman bin Haji Usman bin Seni. Baik Bang Jo, Waalaikumsalam. Udah jasni, terima kasih. Mana-mana daripada Kelantan pasti mengenali makam Tok Selehor. Apa yang menjadi keunikan daripada makam ni? Sebab di perkuburan makam daripada Tok Selehor ada satu tempat di mana tempat tersebut berupa sumur di mana di dalam tu ada sebuah bilik. Jadi ada sebuah bilik ataupun dibuat semacam ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah, di bawah itu tempat suluknya Tok Selehor. Tok Selehor masih hidup tapi berjuang, berusaha untuk mematikan dirinya sebelum mati dalam konteks ilmu tauhid. Matikan dirimu sebelum mati atau antal mutu qoblal mutu. Bila orang-orang berziarah ke Tok Selehor, dia mesti datang ke bilik bawah tanah dan disitulah tempat suluk dari seorang yang bernama Haji Abdul Rahman bin Haji Usman bin Seni atau Tok Selehor. Ini masa ziarah dan ini termasuk yang berada di makam jurupelihara dan zuriat daripada Tok Selehor. Tok Selehor ni makam di kawasan Tumpat, negeri Kelantan, Darul Naim, Malaysia. Saya akan tengokkan lagi gambar atau lukisan daripada Tok Selehor. Tok Selehor, nama sebenarnya Haji Abdul Rahman bin Haji Usman bin Seni. Dilahirkan di kampung Lubuk Jong di pinggir sungai Selehor, negeri Tumpat, negeri Kelantan, Darul Naim, Malaysia pada tarikh 1871 Miladiah. Alhamdulillah, asyhadu hamid Allah taus, alhamdulillah, ana syukron, alhamdulillah, jazakumullah khair. Okey, terima kasih Abdul Farid Kajang, tabarakah, salam silaturahim. Bila sahabat-sahabat datang ke Kelantan, mesti ziarah ke makam Tok Selehor. Sebab dia adalah ulama sufi di abad ke-19. Di masa ini kita akan berziarah juga, mesti berziarah juga di makam Tok Kenali. Tok Kenali, Tok Selehor, dia dalam satu masa yang sama ulama-ulama sufi daripada negeri Kelantan, Darul Naim, Malaysia. Tok Selehor.
Tok Selehor merupakan seorang ulama yang telah memasyhurkan nama sebuah desa di jajahan Tumpat, negeri Kelantan, Darul Naim, Malaysia. Kerana ilmu pengetahuan yang disebarkan olehnya kepada para pelajar yang membina pengajian pondok-pondok di kampung Selehor, kawasan Tumpat, negeri Kelantan, Darul Naim, Malaysia. Nama sebenarnya ialah Haji Abdul Rahman bin Haji Usman bin Seni. Dilahirkan di kampung Lubuk Jong di pinggir Sungai Selehor, Tumpat, negeri Kelantan, Darul Naim, Malaysia pada tahun 1871 Miladia. Pada zaman itu di Kelantan, pengajian Al-Quran memandang suatu perkara yang sangat mustahak. Anak-anak muda yang tidak menghabiskan 30 juz Al-Quran akan dipandang hina, dan sebab itulah mereka mesti belajar kepada ulama-ulama yang ahli di bidangnya. Tok Selehor sangat beruntung kerana bapaknya seorang guru Al-Quran yang menyebabkan beliau dapat menghabiskan pengajian Al-Quran dengan didikan daripada ayahnya sendiri atau bapaknya sendiri. Terima kasih Nakanda April dari Sungai Lilin, Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Haji Usman bercita-cita agar anaknya menjadi seorang ulama kerana pandangannya anak yang soleh itu dapat memberikan faedah besar bagi diri dan keluarga di dunia maupun di akhirat. Tok Selehor atau Haji Abdul Rahman bin Haji Usman bin Seni, namanya masyhur hingga kini sebagai ulama sufi dari negeri Kelantan, Darul Naim, Malaysia. Beliau dikenali sebagai Tok Selehor. Mungkin bagi sahabat-sahabat penempuh jalan kesufian, kalau nama Tok Kenali mungkin tak asing lah, sebab dia Tok Kenali dengan bukunya Makrifat Tok Kenali, dengan konsep daripada ketauhidan dia jangan sampai terlihat adanya diri. Itu yang pasti dikenali oleh para sahabat pecinta dunia kesufian ataupun sahabat-sahabat yang sedang berjalan di ilmu ketauhidan ataupun ilmu hakikat makrifat. Nah, Tok Selehor ni dia di jalan yang sama, di jalan kesufian. Dia lahir tahun 1871 di kawasan Tumpat ataupun di negeri Kelantan, Darul Naim, Malaysia. Oleh sebab itu, ayahanda daripada Tok Selehor dia mengantarkan anaknya iaitu Tok Selehor ini untuk menempuh pendidikan sampai ke Patani Darussalam. Ayahanda daripada Tok Selehor mengantar anaknya atau mengantarkan Tok Selehor mendalami bahasa Arab di bawah bimbingan Tuan Haji Abdul Malik di Sungai Pinang sebelum menyambung pengajian di Patani, Thailand Selatan selama 7 tahun. Wilayah Patani ketika itu memang amat masyhur sebagai pusat pengajian dan penyebaran Islam yang ulung. Abdul Rahman sempat berguru dengan Tuan Guru Haji Abdul Rashid di Kuala Bekah. Namun Haji Abdul Rashid ditangkap oleh kerajaan Thailand gara-gara kehebatan pengaruhnya. Abdul Rahman kemudian menyambung pengajian di bawah seliaan Tuan Guru Haji Abdullah Bendang Jong, Tumpat. Demikian satu manakib singkat daripada Tok Selehor. Tok Selehor Haji Abdul Rahman. Tok Selehor Haji Abdul Rahman bin Haji Usman bin Seni. Okey, terima kasih Abdul Farid Kajang, tabarakallah, dari negeri Selangor dari Malaysia. Salam silaturahim. Pendosa bijak, salam. Orang mana kau bang? Saya duduk kat Aceh tapi asal daripada Sumatera Selatan, Melayu sana, asli dari Bersema atau Semenda namanya. Sebab dalam akun ini saya kerap saya bahas tentang Semenda ataupun Bersema. Nanti boleh tengoklah macam mana Bersema Semenda. Tapi saya duduk kat Aceh. Kalau tanya bangsa Melayu lah. Berdoa sebijak, salam orang. Okey, terima kasih. April, terima kasih doanya, tabarakallah. Nakanda April, terima kasih. Pratap Singh, terima kasih. Haryono. Baik, ada 51 orang yang sudah di bilik ini. Silakan bantu tap-tap skrin, tap-tap layar. Masih berkenaan dengan ulama sufi dari negeri Kelantan, Darul Naim, Malaysia, Tok Selehor.
Baik, kembali kepada manakib dari Tok Selehor, ulama sufi dari Tumpat, negeri Kelantan, Darul Naim, Malaysia. Tok Selehor pada masa belajar di Patani atau wilayah Thailand, guru beliau bernama Tuan Guru Haji Abdul Rashid. Tuan Guru Haji Abdul Rashid. Dia di Kuala Bekah. Namun Haji Abdul Rashid ini ditangkap oleh kerajaan Thailand gara-gara kehebatan pengaruhnya. Abdul Rahman kemudian menyambungkan pengajian. Abdul Rahman adalah Tok Selehor. Abdul Rahman kemudian menyambungkan pengajian di bawah sediaan Tuan Guru Haji Abdullah Bendang Jong, Tumpat. Di kampung Kok Kli, Tumpat, di mana Tok Selehor dia belajar sama 18 tahun. Ini masa Tok Selehor ada di kat Patani. Saya buka kisahnya. Masa di Patani. Semasa belajar di Patani, Tok Selehor atau Haji Abdul Rahman pernah berulang alik Kelantan dengan berjalan kaki. Jadi dia berjalan kaki daripada Kelantan ke Patani untuk belajar agama. Dia bolak-balik. Kalau kat bersama semenda tu disebut berusah. Berusah ni. Berusah tu artinya bolak-balik. Jadi bolak-balik perjalanannya berulang alik dari Kelantan ke Patani. Tok Selehor tidak takut kepada musuh dan penyamun yang berada di Bukit Tanjung dan sebagainya kerana kehandalannya bersilat dan bermain keris. Nah, ini dikisahkan bahawa Tok Selehor ini dia ahli juga dalam silat. Ahli silat dan pandai dalam berkeris. Dulu ulama-ulama Melayu ni, ulama-ulama Melayu, apalagi khasnya ulama sufi, dia bukan hanya dia ahli daripada agama, tapi dia ahli silat, dia pendekar, ahli silat, ahli kebatinan, dia ahli dalam memainkan keris. Sebab itu dia tak pernah rasa takut dalam perjalanan daripada Patani menuju Kelantan atau dipergi balik Kelantan Patani, Patani Kelantan untuk menempuh belajar di Patani Patani Darussalam atau di Thailand. Minat dari Abdul Rahman atau Tok Selehor ke seni silat menjalar ke seni sastra hingga Tok Selehor cenderung membaca buku sastra lama berbentuk syair seperti Hikayat Siti Zubaidah, Dandan Setia dan sebagainya. Beliau pandai membaca syair, malah mengarang juga. Nah, inilah dalam manakib Tok Selehor. Ini membuktikan bahawa ulama-ulama sufi masa silam dia semua sastrawan, ahli dalam bentuk syair, sastra lisan. Bila kita sebut Tok Selehor, kita sebut juga Tok Kenali, kita sebut juga kalau kat Aceh Syekh Hamzah Fansuri, ataupun Syekh Al-Mabang Syekh Siti Jenar, atau kita juga sebutkan Serunting Sakti yang tadi malam saya buka tajuknya, atau Wali Semidang. Semua ulama-ulama sufi ni dia ahli silat, ahli kebatinan, dan satu spesial lagi dia adalah sastrawan, ahli di dalam sastra lisan. Orang-orang Melayu ni mesti faham ilmu sastra ini adalah dakwah di dalam menyampaikan pesan-pesan syiar. Begitu indahnya dalam kata-kata syair mencintai Allah, mahabbah kepada Allah di dalam bentuk kata-kata, sebab mereka terbuka hatinya, qalbunya yang bersih sehingga melahirkan kata-kata untian mutiara yang indah sebagai seorang penyair, seorang sastrawan. Tok Selehor Tok Selehor kemudian membuka pondok pengajian pertamanya pada tahun 1918 di tepian Sungai Selehor. Lepas beberapa tahun sahaja, pondoknya berkembang pesat kerana ramainya pelajar-pelajar dari dalam dan luar Kelantan dalam belajar. Kemudian penuntutnya datang bukan sekadar anak tempatan, bahkan daripada Johor, daripada Melaka, dari Pulau Pinang dan juga daripada negeri Pahang yang belajar kepada Tok Selehor. Baik, sebelum melanjutkan, kita menghadirkan suratul Fatihah. Kita berziarah dulu ke Allahyarham Tok Selehor Haji Abdul Rahman bin Usman bin Seni. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Usman wa Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajha wa sayyidina Hasan wa sayyidina Husain radhiyallahu anhu wa ummi sayyidina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa alil baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li jamil malaikatil muqarrabin wa anbiya'i wal mursalin wa ila hadratina Nabi Adam alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, wa Nabiullah Khidir alaihi hadir fi hazal nahar wal ijabah wal karama was safa wal hidayah fi hazal maksud al-Fatihah. Silakan sahabat membacakan suratul Fatihah yang kita hadiahkan kepada nama yang kita sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Wa ila kutbi rabbil sayyidina Sultan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu syirrahum. Wali Wurub, Wali Kutub, Wali Nakaba, Wali Najjaba, Wali Autad, Wali Songa, Wali Aceh Darussalam, Wali Tujuh Penajung Malaysia, Wali Syekh Abdullah, Wali Sahibul Wilayah Negeri Kelantan Darul Naim Malaysia, wa usan ila Sahibul Maqam Tok Selehor Haji Abdul Rahman bin Usman bin Seni. Al-Fatihah. Silakan dibaca Fatihah. Sahabat berziarah insyaAllah sampai, disampaikan oleh Allah, mengambil keberkahan, tabarukan kita dengan para ulama arif billah. Walaupun kita belum sampai ziarah langsung direct, insyaAllah ini disampaikan oleh Allah. Dan semoga majlis ilmu, majlis zikir pada petang hari ini Allah sampaikan kita berjumpa di yaumil akhir dengan Tok Selehor atau Haji Abdul Rahman bin Haji Usman bin Seni. Al-Fatihah. Silakan dibaca. Tok Selehor merasakan napasnya yang terakhir atau wafat pada hari Kamis 18 Zulkaidah 1353. Beliau wafat pada malam Kamis 18 Zulkaidah 1353 bersamaan dengan 20 Februari 1935 atau pukul 8.30 malam dalam usia 64 tahun. Jadi wafat daripada Tok Selehor ini pada 18 Zulkaidah tahun 1353 Hijriah atau 1935 Masihi. Hari ini, Pondok Tok Selehor yang bertempat di Kok Pasir, Tumpat, Kelantan merupakan pusat pengajian pondok yang sangat terkenal di negeri Kelantan dan Malaysia pada umumnya. Bagi sahabat-sahabat yang nanti datang ke Kelantan, mari siapkan masanya untuk berziarah di makam Tok Selehor. Para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian tadi profil atau manaqib singkat daripada Tok Selehor. Nama sebenarnya Syekh Haji Abdul Rahman bin Usman bin Seni. Kita sebut Syekh lah sebab dia pengajar, ahli agama, ulama. Kalaupun tak ditulis namanya Syekh, dia adalah seorang Syekh. Karena dia punya murid dia ni. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam silaturahim, salam syahada, salam tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.